Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kehidupan di dunia ini buat sementara waktu. Tidak ada siapa pun akan hidup selama-lamanya, melainkan Allah je yang hidup. Sebab dia Tuhan. Kalau dia dicipta, mesti dia akan mati. Sebab tak ada mencipta dia. Tak ada siapa. Orang tanya kalau kita dicipta Allah, siapa cipta Allah? Allah tak ada siapa cipta dia. Kita tak boleh faham tu. Sebab kita, kenapa kita tak boleh faham? Sebab kita dicipta. Jadi semua manusia ni dicipta oleh Allah. Allah tak dicipta. Kalau kita tanya kenapa, kita tak boleh faham tu. Sebab engkau dicipta, mana kau nak faham macam mana orang boleh ada tanpa dicipta? Tak boleh faham. Kerana itu hanya pada Tuhan, pada Allah. Pada tak ada pada siapa. Satu hari semua manusia ni tak ada kat dunia ni. Jin semua tak ada, malaikat. Tinggal Allah je. Allah nak tunjuk aku Tuhan, aku mencipta. Kamu yang jadikan bini Tuhan, kerja Tuhan. Mana Tuhan kamu sekarang? Mana? Kata Allah. Mana dia Tuhan yang kamu sekutu tu? Azri yang sekutukan aku dengan kebun dia. Yang kerja. Mana? Semua habis. Langit semua dikoyakkan. Semua tak ada. Ini yang kau jadikan Tuhan tu mana? Pendi. Pendi tak boleh jawab lah. Jom semua. Tak ada orang kat bumi tu. Tak ada orang boleh jawab pun. Semua stop. Lama sejak tu. Bukannya sekejap. Lama. Tak boleh bayangkan. Jadi kita jangan sekutukan lah. Itu pantang besar. Allah tak mahu. Allah tak boleh. Jangan mencintai yang lain lebih pada Allah. Kurang daripada Allah boleh. Itu pun Allah tak suka sangat. Yang paling Allah suka sangat, langsung tak ada. Cinta dia je. La ilaha illallah, tiada yang ku cinta melainkan Allah. Sebenar makna dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini manusia ni jadi tak mau ikut perintah Allah. Sebab dia mempersekutukan Allah. Bila dia semayang untuk dilihat orang. Maknanya dia mempersekutukan. Kalau dia bersemayang, kerana nak dipuji, dia mempersekutukan. Jadi kata Allah, mintalah dekat orang yang kau jadikan Tuhan pahala kau. Takkan kau nak bagi pahala pada kau. Jadi kita tak boleh syirik. Syirik itu sebab dia kata syirik ni sangat tidak disukai Allah. Jadi Allah SWT takkan bagi perintah semayang kalau kita syirik. Sahabat dulu lah. Tanpa hilang syirik, bagi semayang. Semayang untuk
pahala, semayang untuk dilihat orang, semayang untuk selesai masalah. Mana ada niat? Orang sekarang ni kalau dia semayang hajat, dia tak ada boleh niat saja aku semayang untuk hajat aku diterima. Tak boleh. Kerana untuk sukakan Allah. Semayang, dia nak selesai masalah, dia tak ada semayang aku semayang hajat untuk selesai masalah. Tak ada pun niat, saja aku semayang hajat, saja aku semayang je. Semayang hajat tak ada. Semayang taubat, bila dia datang semua Azri? Bila dia datang? Kau kan ustaz. Tapi dibuat kan? Tak, Quran tak ada, hadis tak ada. Tiba-tiba dia datang. Ustaz Malaysia lah, buat semayang hajat. Imam masjid hari Jumaat, hari ni ada satu orang minta semayang hajat beramai-ramai. Tak pernah dibuat tu. Kita jangan buat benda baru dalam agama ni kalau tak ada asas. Sekarang dia anggap betul semua orang pergi semayang. Yazid masuk je semayang. Bukan dia tahu. Sekarang kita beramai-ramai semayang taubat, belum ada lagi. Akan ada lagi. Buat majlis semayang malam. Ada tu masa mula nak taubat. Ramai-ramai. Yazid tak tahu itu salah kalau saya tak beritahu dia. Jadi semua dah benda baru. Tapi orang tak tahu itu salah, ikut je lah. Ingat betul lah. Tahajud pun dibuat berjemaah. Semayang tahajud ni tak ada berjemaah Nabi buat. Apa salahnya? Kan tahajud kan baik. Alasannya baik. Dia bukan kira alasan baik ya. Banyak orang zikir kan. Dia cakap ajaran kita sesat. Berzikir kan, tarikat. Apa yang salahnya? Berzikir, benda bagus. Semua alasannya bagus. Apa salahnya? Kita berzikir, kita baca Quran kuat-kuat. Apa salahnya? Dia salah ni bila tak ikut cara Nabi. Itu tak faham. Bila kita buat sesuatu amalan tidak ikut cara Nabi, sebab itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, buanglah Muhammadur Rasulullah. Buang la ilaha illallah. Macam Yahudi ni dia bertuhan dengan Allah. Tuhan dia satu tau. Dia tak ada dua Tuhan dia. Dari dulu lagi, dari dia Islam tu, datuk nenek ni. Sekarang dia tak mengikut mana-mana Nabi ya. Nabi Muhammad tak ada. Jadilah Yahudi. Jadi orang yang ada kemampuan pergi haji, badan sihat, tak pergi. Kalau mati, mati Yahudi lah dan Nasrani. Sebab apa beza dengan Yahudi? Muhammad Rasulullah tak ada. Muhammad Rasulullah suruh pergi haji, tak pergi. Lalu dah atas Mekah pergi ke London. Boleh maksudnya ada duit lah nak pergi ke London, Dubai, Mekah tak pergi. Aduh. Kalau mati ya. Itu contohlah yang Nabi bilang matinya Yahudi, Nasrani. Maknanya matinya kufur lah. Matinya kufur. Kita tak boleh Islam kalau tak ada Muhammad Rasulullah tak. La ilaha illallah tak boleh buat kita orang Islam. Orang masuk Islam tak ada. Nak dikatakan kita orang masuk Islam, kena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu tak? Muhammad Rasulullah tu tak boleh buang. Tak boleh ikut Quran aja. Kita ikut Quran je. Macam bagus.
Macam ajaran Kasim Ahmad dah meninggal. Anaknya Siti Kasim. Dua-dua buat hal. Keturunan tak betul. Awak tak tahu agama, tak usah. Awak tak tahu agama, tak usahlah mulut besar. Macam bapa dia dengan dia. Ini semua kerana angkuh, kerana ingat tahu. Kalau tak tahu, tanya. Tanya bukan macam itu. Oh, dia kata Ibrahim AS tak diperintah oleh Allah untuk sembelih anak dia. Dia pandai-pandai pula cakap. Seorang Nabi dihina oleh Siti Kasim. Buat benda tak ikut perintah Allah, sembelih anak. Boleh Siti Kasim cakap itu macam ini? You siapa? Jadi itu kenapa saya pun boleh cakap. Mulut ada, cakap je. Bukan kita ada mulut boleh cakap je. Cakap benda betul. Kalau tidak, mulut kau ni kena koyak je oleh Allah, rabak. Tak ada siapa punya mulut kena rabak melainkan kau lah, yang cakap tak betul. Sekarang dah kurang sikit ni. Semoga ceramah ni dia dengar. Siti Kasim kata, kita dicipta, siapa cipta Allah? Dia tanya tu juga. Tak boleh layan tu. Soalan tu kita tak ada. Jangan bergaduh dengan dia, jangan berlawan dengan dia, jangan bertengkar, diam. Soalan orang yang tak ada siuman. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, agama bukan Quran saja. Quran tu perkataan Allah. Dia bukan amalan. Dia nak ditukar kepada amalan baru betul. Kalau Quran dia perkataan Allah. Nabi perbuatan Quran. Jadi kita tak ikut Nabi, tak ikutlah Quran, maka kita namanya sesatlah. Kena faham tu. Quran ni perkataan Allah. Saya tak boleh ikut Quran. Ikut Quran ikut apa? Ikut Quran, ikut Muhammad lah. Muhammad yang buat apa yang Allah mahu. Muhammad SAW yang tahu apa Allah mahu. Dan dia berbuat sesuai yang Allah mahu, yang Allah beritahu dalam Quran. Jadi kita kalau tak mahu ikut Muhammad SAW, maknanya kita bukan orang Islam. Nabi pergi haji, kita tak. Saja tak. Allah bagi harta, Allah bagi sihat. Macam kamu semua ni. Mana ada pergi haji? Ingat boleh ke orang Islam tak pergi haji? Dia 5 rukun Islam tau. Besar ke? Ingat dakwah je ke? Haji tak pergi? Dakwah je. Haji tak pergi? Ada boleh. Dakwah pun amalan Nabi. Mayang pun berjemaah amalan Nabi semua. Kita tak boleh tinggalkan. Jadi itulah ikut Nabi ni, namanya jalan lurus. Tak ada ikut siddiqin, syuhada, anbiya. Jalan mereka yang diberi nikmat ni jalan Nabi sebenarnya. Ditafsir syuhada, anbiya. Siapa dia syuhada tu? Nama dia siapa? Dan tu siapa dia syuhada tu yang kau tahu sangat? Siapa dia? Ditafsir orang yang diberi nikmat ni anbiya, syuhada, ulama. Dah beribu-ribu tahun itu ditafsir oleh orang Islam, kan? Kalau tengok tafsir dia, betul tak? Yazid itu yang dia faham. Ulama mana? Kau nak ikut tu? Banyak ulama. Oh, saya pilih ulama ni, mengikut ulama ni, mengikut ulama ni. Faham macam-macam ikut. Senanglah cerita ikut satu je. Tak boleh ikut banyak tu. Kalau ikut banyak ni tak ada yang ikut lah finally. Pilih pula mana nak ikut.
Yang diberi nikmat ni Nabi Muhammad SAW. Mungkin boleh yang dibuat oleh Nabi-Nabi dulu. Tapi ada perintah yang dibagi pada Nabi dulu, tak dibagi pada Nabi Muhammad. Ada yang dibagi. Quran tu tak sebut perintah yang dulu. Ada yang tak ada disebut. Macam bertaubat Bani Israel masa dia sembah lembu tu. Bertaubat dia kena bunuh diri dia. Itu tak boleh umat Muhammad buat. Dia perintah tak dibagi tu. Dia tak ada dalam Quran. Ada perintah yang dibuat dulu, ada dalam Quran. Quran ni the final dia. Final edition buku Allah, kitab Allah. Satu kali Umar radhiyallahu anhu baca Taurat depan Nabi, marah padam muka Nabi. Kalau Musa sekarang turun, dia tak ikut Taurat, dia ikut Quran. Quran ni kitab yang merangkumi kitab dulu, komplit, dan ada tambah lagi. Jadi nak faham Quran ni kena tahu sunnah. Sunnah ni adalah tafsiran Quran. Tak ikut Quran, sunnah tak ikut Quran. Tak ikut Quran, ikut apa? Jalan yang dimurkai Allah SWT. Ghairil maghdubi alaihim. Nah. Waladhdallin, dan jalan mereka yang sesat. Jalan mereka yang mengucap tak ikut sunnah. Dan jalan mereka yang langsung tak mengucap. Langsung. Ghairil maghdubi alaihim, yang tak langsung tak nak mengucap, ataupun kalimah dia tak diterima. Itu yang dimurkai tu. Orang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, munafikin, semua dalam yang dimurkai. Senang cerita yang tak mengucap, Yahudi, Nasrani, dia mengucap tak betul, tak ada mengucap apa. Dan munafikin, yang mengucap tak diterima. Waladhdallin, yang mengucap tak ikut sunnah. Sunnah yang fardu lah. Sunnah bukan semuanya fardu. Ada orang kata sunnah semua besar. Mana betul? Besar makna semua fardu. Dia ada fardu, dia ada sunat. Sunnah. Bid'ah tak ada fardu dan tak ada sunnah. Dia ada makruh. Mana boleh makruh pula, bukan semua tak boleh buat pula. Makruh yang tak menghampiri haram, boleh. Yang menghampiri haram ni lagi satu, haram. Haram, menghampiri haram, tak menghampiri haram. Yang tak tu boleh, yang menghampiri tu boleh. Menghampiri tu silap, jadi haram. Satu lagi, bid'ah haram. Jadi bukan semua bid'ah tu haram kan? Haram bid'ah. Yang satu lagi, bid'ah haram. Dah banyak benda yang Nabi tak buat, semua bergaduh. Kenduri arwah ni haram, bid'ah, dah bergaduh. Dah lecture sana, lecture situ. Kenduri arwah tu orang kan, dihukumnya makruh. Makruh, tak menghampiri haram tak. Boleh, tak ada pahala lah. Itu je, buatlah. Nak kenduri arwah sangat, buatlah. 40 hari ke, 100 hari ke. Dia makruh. Tapi buat apa pula nak buat benda makruh lah. Sunat pun tak buat, fardu pun tak buat. Fardu nak bagi tahu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak buat. Kenduri arwah kemain lagi.
Dia makruh je. Makruh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita semua tak faham agama, sebab itu kita bergaduh. Kenapa? Sesat. Jadi apabila kita cinta dunia, kita tinggal kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan bila kita tinggal kerja tu, iman kita hilang, langsung tak ada. Kita jadi, dan kita tak diberi keberkatan wahyu, tak faham Quran, tak faham hadis. Bila kita tak faham hadis, kita tak ikut hadis, tak ikut Quran, kita jadi sesat. Dan bila kita sesat, kita jadi orang tak baik. Apa yang kita tengok, semua tak baik orang. Tak ada tengok baiknya. Sebab kita dah jadi tak baik. Bila kita semua tengok buruk orang, kita gaduh lah. Itu sebab orang Islam dia bergaduh. Orang Islam bergaduh sebab dia dah jadi buruk. Rashidi dia tak tengok baik sangat, buruk sangat, sebab dia buruk. Dan dia ada syaitan dia. Syaitan. Dia tengok Samad ni kedekut. Dia kedekut juga. Bila dia tak tengok. Jadi bila kita tengok buruk semua, kita pun mula membuat amalan kata Nabi, caci mencaci. Dan bila kita dah berkeadaan macam tu, Allah tak lihat kita lagi. Maksudnya Allah tak bantu kita lagi. Allah bagi kita pemimpin yang buruk macam sekarang. Boleh orang Islam nak pemimpin buruk daripada kalangan orang politik. Orang politik tu orang buruk. Boleh nak demokrasi, boleh nak PAS. Kata Islam, kenapa kau nak demokrasi pula? Patutnya tak nak lah, bukan? Dia tak sunnah kan? Tak, ya nak demokrasi. Lepas lari dari PAS, buat amanah pula. Demokrasi. Kita mesti bergabung dengan DAP tu, kata Mat Sabu. Mesti. Jangan kita, nanti kita dapat kuasa, tahulah kita nak buat kerja, dia kata. Singkirkan DAP tu. Macam itulah dia punya cara berpolitik. Jadi kenapa orang Islam suka yang tak sunnah tu? Sebab tak faham lah. Dia orang ingat demokrasi tu Islam. Beri dia nak sanggup mempertahankan. Ini semua kerana mereka tak faham agama. Tidak diberi keberkatan wahyu. Akhirnya semua bergaduh. Macam Sufyan, apa dia faham Quran? Nak sembahyang tahajud kerana takut bayar RM50. Dia tak nak sangat sembahyang tahajud. Saya cakap, kalau kau tak sembahyang tahajud, kau kena bayar RM50. Kerana takut tu, dia tak miss tahajud. Amalan tu tak Islam tu, tuan. Sebab niatnya memang tak ikhlas. Tapi nak suruh dia buat tahajud tu, kena dibuat tak ikhlas. Tahajudnya tak ada amalan agama. Sebab dibuat kerana takut bayar RM50. Kalau tak dibuat tu, dia tak buat langsung. Itulah tahap agama ni. Tahap agama Sufyan Gombak. Bukan ada agama tu. Kalau saya cakap, mana boleh, saya semayang. Apa niat semayang kau? Kalau niat semayang kau nak dilihat orang, dia tak ada agama. Namanya syirik. Kalau saya buat usaha dakwah, nak jadi orang alim, nak jadi orang dipanggil buzuk, macam Hanzalah, buat kerja dakwah nak dapat iman, nak dapat jadi beriman, beramal saleh. Niat dia tak betul. Dia semua amal jadi betul bila ikhlas, buat untuk sukakan Allah. Tapi apa nak buat? Kerana iman tak ada. Kalau tak dibuat macam tu, memang tak semayang tahajud lah. The moment saya bagi tahu dia, kau tak semayang tahajud, RM50. Dan dia tak tinggal tahajud. Tadi saya ingat dia lambat. Semayang berjemaah kan lambat kan? Mesti dia tak semayang tahajud lah. Tak, dia semayang. Tengok.
Kenapa dia smile? RM50. Besar pada dia tu. Sekali bagi RM50 mana boleh. Jadi anzala apa macam tu dunia. Dalam hati tu dunia. Dalam hati tu Allah tak ada. Semalam Iqbal bagi hadiah zikir lah, apa tasbih. Saya bilang saya dah lama tak main tasbih ni. Pakai tasbih ni. Bagi saya miswak banyak. Satu kotak. Jubah, baju. Jubah tu boleh lah juga. Saya dah banyak jubah dah. Dia bagi dia dulu ni. Dan saya bila dia koyak saya tak buang. Saya tampal. Jadi makin tambah je lah. Kalau saya jenis koyak je buang, koyak je buang. Ni tampal, jahit lagi, hantar lagi. Dan saya suka pula kain yang mana yang dah koyak-koyak ni, yang ditampal. Kalau tengok saya pakai macam ini, tentu orang ingat saya tak ada duit. Prof tu pakai bertampal lah, tak ada duit lah. Datang lagi apa, Iqbal bagi lagi juga, pakai lagi yang ini. Rupanya padan lah. Omar adalah suka pakaian koyak ramping. Dia tenang pula pakai. Saya tak ada beza lah, saya pakai ni ke, saya pakai yang bagus tak, saya tak ada rasa apa. Sama je. Kalau iman lemah, pakai ni tak boleh. Bagi je Yazid pakai ni. Nak Yazid pakai. Tak pernah tengok. Boleh? Sanggup? Sanggup tak kau pakai kau koyak? Ha, sanggup tak? Tak sanggupnya. Kalau iman setakat lemah, tak boleh. Rasidi ni tak boleh dia. Tapi bila iman kita dah meningkat kuat, dia ni tak masalah. Sebab kemuliaan bukan ini. Perasaan tu takkan tak, perasaan yang kita takut koyak orang nak tu tak ada. Sebab kita bukan nak tunjuk kat orang. Baru kita boleh pakai koyak. Bukan senang nak pakai koyak ni. Orang tabligh begitu beria pakai, mana ada koyak-koyak? Ada. Semua jubah lawa-lawa. Yang koyak ni tak ada. Tak boleh, kalau tak sampai iman tinggi ni tak ada. Kalau pakai untuk tunjuk orang, pakai sekali-sekala je. Sekali. Tak boleh tahan. Umar bin Abdul Aziz pakai koyak. Umar radhiyallahu anhu pakai koyak. Dia kata dia suka pakaian bertampal. Dia suka. Maknanya iman dia tinggi tau. Bukan iman rendah. Orang iman rendah tak boleh koyak. Tanya Sufyan. Tak boleh koyak. Yalah, mana bukan boleh pakai yang koyak. Buang koyak, buang. Saya yang buang koyak ni singlet je. Singlet saya koyak. Kalau ada yang koyak, kalau boleh jahit lah, saya hantar. Kalau singlet saya ni, yang koyak tu boleh jahit, saya akan hantar. Ni tak boleh, tak ada siapa nak jahit. Samad tukang hantar dekat. Dulu ada tukang jahit tu, dia tengok saya asyik hantar baju-baju koyak aja, kemalas saya nak buat. Asyik ini koyak. Sekarang hantar satu kedai ni, koyak sikit je hantar. Jadi baju lama pun dah saya ada. Baju batik saya yang koyak, hantar. Untuk apa saya nak buang? Saya rasa macam tak sedap. Batu batik saya tu tak ada yang bertampal. Koyak lain-lainnya. Yang jubahnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, bapa sekalian, kita kalau iman lemah, kan, atau tak ada iman, kita tak sedia. Nak semayang tak sedia, nak puasa tak sedia. Kalau buat pun untuk dilihat orang. Kalau buat pun nak dapat pahala. Apakan lagi nak pakai baju bertampal. Sedih je. Kalau terpaksa pakai baju bertampal, makan tak ada, dah sedih je. Kan? Aku miskin. Saya bukan miskin pakai bertampal ni. Baju jubah saya kan kat 20. Jubah saya. Bukan saya beli. Kalau saya beli 20 jubah tu lain hal. Ni saya tak beli. Allah bagi percuma.
Saya tak nak jubah pun, semalam datang 5 jubah. Satu tu berwarna bukan putih, saya bagi dekat meja. Saya tak bersuka yang bukan warna putih. Boleh je pakai tapi Jadi tuan-tuan bapa sekalian, makin iman kita kuat, makin kita boleh ikut sunnah. Yang kecil pun boleh, apa lagi yang besar. Iman kita kuat bila kita ikut sunnah yang besar. Dululah. Kalau kita tak buat sunnah yang besar, sunnah kecil yang bertampalnya, ataupun jubah, dia takkan dibuat untuk suka Allah. Macam Rashidi buat sunnah, dia takkan buat untuk suka Allah. Mana dia nak buat? Yang besar pun dia tak buat dengan betul. Macam Yazid ni, janggut dia tu, dia ambil sunnah kan, dia tak buat untuk suka Allah ni. Percaya saya. Macam mana nak buat? Iman tak ada, lemah. Jadi kita sebab itu, kita jangan bersungguh buat sunnah kecil dan tinggalkan sunnah besar. That doesn't make sense. Kita tinggalkan sunnah besar, tak buat kerja dakwah, berjubah ke sana, bertasbih, mesti tidak akan buat dengan betul. Tasbih untuk dilihat orang, berjubah untuk dilihat orang. Untuk apa benda dibuat untuk dilihat orang? Amalan tu tak diterima, berdosa. Bukan tak terima je, berdosa. Jadi kita kalau nak beragama, mulakan yang besar dulu. Kalau betul-betul nak agama, jangan mulakan yang kecil. Macam Rashidi, keluar 3 hari, 40 hari, terus wajah ulama, wajah ni. Dia dulu, saya nampak dia jumpa kat Seri Petaling. Dia perkenalkan Bob tu baik dengan saya, dia selalu urut saya. Dia baik dengan Bob. Saya pergi makan dekat bawah tu, Rashidi ada, baru balik 4 bulan. Dia berkenal pada Rashidi, dia tahu saya Syura Malaysia. Oh, kau main lagi. Gambar tu kalau boleh, ada gambar ni? Kita haram. Oh, gambar haram. Jadi Rashidi berserban tu. Berserban, lepas tu dia ada kain satu putih. Try lah buat lakonan. Tak, dia ada serban, ada kain sini. Pakai kain, jubah, lepas tu dia tasbih dia, miswak dia, tongkat dia, macam-macam. Full sunnah. Dalam pakaian lah. Dalam pakaian. Tapi pada orang tabligh itulah penting nak menonjolkan, nak menzahirkan sunnah. Bau khusyuk semayang katanya. Ada. Tak ada seorang pun khusyuk. Menipu. Dia bukan macam tu. Dia orang bila saya cakap ni semua, dia orang marah saya. Konon menghina sunnah. Saya dianggap menghina sunnah bila saya bilang, kamu tak boleh kahwin 2, 3, kata kamu amal sunnah. Kalau sunnah besar kamu tak buat, tak boleh. Kamu mempermainkan sunnah. Jadi dia orang marah saya lah. Saya ada keluar perkataan keras ya, kepala bapa kau sunnah. Maksud saya, itu tak boleh jadi sunnah. Kahwin 2, 3 tak boleh jadi sunnah kalau sunnah besar kamu tak buat. Dia tak boleh faham. Dan dia suruh saya mengucap balik. Mengucap. Dr. Sam kata Maulana Hamid sudah murtad, kafir. Membetulkan kalimah dia, bukan faham pun. Dia Imam Masjid Besar Hamid tak faham. Saya bukan cakap tu, saya cakap kita punya sunnah kecil ni semua tak jadi sunnah sebab tak dibuat ikhlas. Kerana sunnah besar, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan meninggalkan, tak dibuat. Dia tak faham. Alim je, nampak Maulana disambung lagi. Maulana itulah ini, nama menjejela. Dia orang tabligh lah bagi nama semua. Saikul Hadis lah. Belakang Maulana Hamid Saikul Hadis. Orang tabligh yang sebahagian ni obses dengan nama dan pangkat. Jadi semua tak betul. Saya yang cakap betul, dia suruhnya mengucap. Mana betul?
Jadi saya mengucap lah. Saya tak ada bergaduh dengan dia. Dia suruh saya mengucap. Apa salah? 4,000 orang waktu dengar bayan saya. Saya pula bulan tu Amir pada mesyuarat Malaysia apa. Jadi dia orang tak faham apa saya cakap. Kita hari ni orang Tabligh, orang Arkam semua banyakkan sunnah kecil pakaian dan zikir-zikir ni. Orang zikir-zikir ni semua dia banyakkan sunnah kecil tu lah. Orang zikir tu lagi dia punya topi tu memuncung tinggi dengan serban lilit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rupanya kau main wali. Untuk apa kita berupa je tinggi ni? Sunnah besarnya Nabi Muhammad SAW ialah buat kerja rumah ke rumah, pintu ke pintu, orang ke orang. Itu tak buat kenapa? Kenapa kamu tak buat tu? Kalau kamu orang yang menghargai sunnah, buatlah yang itu. Janganlah berserban, berjubah aja. Ini beria dengan tasbih besarnya. Orang zikir dekat Bukit Canggang tu. Sebenarnya mereka ni tak faham. Ignorant, jahil. Berpura-pura macam orang alim. Orang bagus, orang takwa. Saya boleh tanya dia betul. Kau khusyuk tak semayang? Yang berserban. Tak ada je. Khusyuk semayang ni bukan berjubah. Berserban. Khusyuk semayang ni bila kita dapat tahap iman, kita dah beriman pada Saleh, kita dapat khusyuk lagi. Iman tinggi berjuta-juta kali, ratus kali. Sama mana ada khusyuk dapat. Sebab itu perkara pertama diangkat dari manusia ni khusyuk semayang. Untuk dapat tu iman tinggi. Kamu mana ada khusyuk semayang? Wira khusyuk mana ada? Samad khusyuk. Semua mengaku tak? Rashidi mengiling. Berapa lama kau dah semayang? Ini Yazid khusyuk. Kat sini seorang je khusyuk. Kat dunia pun. Bukan iman sikit je. Sufyan tak payah tanya lah. Mesti tak khusyuk. Sufyan? Lalai. Jadi tak payahlah berjubah, berserban, berjanggut semua ni dulu. Sebenarnya janggut ni hukumnya sunat muakkad. Dia tak fardu. Difardukan pula oleh orang India. Orang India, dia kalau sunat muakkad ni namanya wajib. Jadi kalau orang India kata ini wajib, dia bukan fardu. Kita Syafi'i dia fardu, sunat muakkad. Itu. Hanafi tu dia fardu. Itu maknanya wajib pada kita. Yang sunat muakkad dia wajib pada dia. Jangan silap faham lah. Jadi orang India dia anggap berjanggut dia macam fardu. Yalah, betul lah. Macam fardu. Dia sunat muakkad. Patutnya pakailah. Sunat muakkad ni bukan sunat kecil tau. Dituntut. Jadi kalau di India, kalau jadi imam tak berjanggut, dia memang tak benar kan lah. Imam ni kena yang muakkad ni mesti buatnya. Kalau kat Malaysia tak ada. Muakkad ke apa ke tidak ke. Yang penting imam mau pandai baca Quran. Itu yang dulu. Kat India dia mau pandai Quran, hafiz, berjanggut. Tidak, tak boleh. Jadi ada orang tabligh dia mula bayan dengan pakai jin. Baju pendek. Dia orang tak benarkan dia bayan. Turun. Di India. Jangan cuba nak pakai jin kat sini. Pada dia orang itu tak beragama. Bolehlah pakai tapi untuk bagi ceramah agama tak boleh. India. Jadi lain je. Tak berjanggut bagi ceramah, tak boleh dia kan. Jadi banyaklah orang Malaysia ni yang memang janggut tak ada. Memang licin dia. Orang India tak boleh terima tak. Tak boleh terima jadi imam dan bagi bayan.
Dia renung baik-baik. Oh, memang tak boleh turun ya. Dia ada orang tak ada janggut ni, orang India tak terima sebab semua ada janggut. Kita tengok kat Malaysia ni ada jenis yang licin tak boleh sanggup. Tak tumbuh macam Jeffrey. Jeffrey tu kalau masuk penjara, saya cakap dengan dia, kau ni kalau tak ada berjanggut ni, masuk penjara habis kau kena rogol kau. Semua orang penjara rogol dia sebab dia tak ada janggut. Perempuan lah, macam perempuan. Orang perempuan memang tak ada janggut. Macam Pendi tu kalau masuk penjara, kecuali yang stubborn homosek. Homosek yang sama orang penjara ni, dia tak homosek, dijadikan homosek. Kebanyakan mereka bukan buat homosek kerana mereka homosek. Dah ketagih sangat, dah tak boleh dah. Tengok nampak aja dia jadi. Kalau homosek masuk penjara, lagilah jadi. Ini yang tak jadi pun jadi. Jadi penjara ni menyebabkan kelakuan-kelakuan buruk, madrasah, lelaki semua. Tak normal benda tu. Dia bukan homosek, dia ketagih terjadi homosek. Membiak. Mana boleh tahan kat penjara. Tengok pula budak tu janggut tak ada. Wah, ini macam perempuan lah pada dia kan. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, agama ni datang bila kita amalkan Quran. Amalkan Quran kena ikut Nabi Muhammad SAW. Tak boleh tak ikut Nabi. Sebab itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kena ikut Nabi, niatnya mesti ikhlas. Agama basically kena ikut Nabi, sunnah dengan ikhlas, dengan niat dan maksud. Nak dapat iman dan ikut Nabi untuk sukakan Allah ni, kita kena buat perintah Allah, sunnah Nabi yang besar sekali. Buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tiap-tiap hari cuti mati. Tak boleh berhenti. Sakit semua. Tak boleh macam apa Amri nama dia? Mira bawa bangunan. Kat Putrajaya tu banyak bangunan, dia doa bawa bangunan untuk semua orang. Semua orang dia doa. Tak boleh macam tu. Dia kena macam sunnah. Berdoa tu bukan ni dia paling bawah. Mana kan waktu Covid ni, masa kita tak boleh cakap kat orang, rapat-rapat kan. Sebenarnya boleh, tapi ialah orang tak suka kan. Anda pergi setiap rumah, setiap orang. Rumah bukan rumah je, orang tu kena bagi salam. Kalau tak Covid lah 3 kali sampai dia keluar. Tak adalah sampai berpuluh kali sampai dia keluar, 3 kali. Keluar atau tak keluar, ada limit ke. Kena buat macam tu. Tak boleh bawa bangunan, dohul bangunan ni saya doa, lepas tu pergi bangunan lain pula. Tak ada macam tu tuan. Jadi kena buat cara sunnah dengan niat nak suka ke Allah. Dan sunnah tu kena buat betul, bukan buat tak betul. Ikhlas tu kena dengan hati betul. Jadi skrip telah dibuat. Kamu ikut skrip tu. Dalam skrip tu dia memastikan kamu buat untuk suka ke Allah, kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Kena tekan. Mudah-mudahan dengan gas yang macam tu, iman kamu naik. Kalau tak buat gas macam tu, iman tak naik lah. Macam Hamzah, sekarang perintah Allah untuk sukakan Allah, aku ingatkan iman tak naik macam tu lah. Kalau macam burung kakak tua lah, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah, saya ingatkan diri saya habis. Macam anak Yazid, sekarang semua hilang. Kita cakap dengan dia jangan buat macam tu, semua hilang sekarang. Sebab masa gas, bila cakap kerana perintah Allah untuk sukakan Allah tu, tak betul-betul dengar perintah Allah untuk sukakan Allah. Buat macam nyanyian pula, macam lagu Hindustan. Kena menghayati dia. Kena lakonan tu, kena buat lakonan yang berjiwa lah. Baru Allah dengar, oh dia ni real punya buat untuk sukakan aku kan.
Ini tak lakonan yang tak ada roh langsung. Macam Rasidi. Tak beria kerana perintah Allah untuk suka ke Allah. Macam tu. Masa suka ke Allah tu, tu dalam hati kita. Kuatkan saya. Boleh Indra? Kau ada tengok Amir Sab tak cakap kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah perintah nombor 1 yang tak boleh tinggal. Sunnah Nabi SAW yang besar. Ini kita tak mau buat, nak berjubah je. Jubah tu semua tak ada harga. Pentingkan pakaian dulu. Sunnah itu semua nak menunjuk kat orang, nak dapat nama. Macam Rasidi dulu. Iman tak ke mana, apa pun tak ada, jubah je lebih. Last akhirnya tinggal semua jubah. Kejap. Kalau kita pakai jubah tu untuk suka Allah, dia akan last sampai mati. Ada roh dalam jubah. Orang tengok pun nampak kewalian dan kehampiran dia dengan Allah. Betul tak? Ini kalau jubah pakai dan nak menunjuk kat orang, Allah pun murka. Okay guys.